Itu. Silakan Dr. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak tanya secara ringkas pada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Setakat ini selain daripada maklumat pengumpulan data yang rasmi seperti banci ni, adakah kementerian punya alternatif atau perbandingan dari segi maklumat ini? Sebagai contoh, kita punya maklumat daripada pendaftaran kelahiran, kematian, kesihatan, perkahwinan, perceraian dan sebagainya. Kita ada banyak maklumat yang boleh disatukan, diletakkan bawah satu pengawasan. Oleh kerana pernah dulu Yang Berhormat Menteri mengatakan statistik populasi ini merupakan satu aspek national security, keselamatan negara. Adakah kita punya perbandingan? Sekurang-kurangnya kita tidak bergantung pada satu sumber untuk menunjukkan jumlah ataupun statistik populasi rakyat negara kita. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana menyentuh mengenai kesahihan statistik yang merupakan tunjang utama dalam penilaian pelbagai aspek. Baik, untuk makluman Yang Berhormat, bancian ini telah dibuat dengan begitu meluas sekali dengan mengambil kira beberapa ukuran-ukuran terperinci. Untuk makluman Yang Berhormat, kita ada 80 hingga 120 tempat kediaman yang menjadi satu blok penghitungan, dan jumlah yang dibuat kali ini hampir 200 juta telah dibelanjakan dengan ribu-ribu pegawai, sebanyak 74,756 blok, bagikan kali dengan 80 hingga 120 isi rumah ataupun tempat kediaman. Tengok berapa besar tu. Dan untuk makluman Yang Berhormat, untuk menjamin supaya kesahihan maklumat ini, kita buat bancian yang biasa yang habis pada 22 Ogos tu. Maklumat yang kita ambil borang-borang bancian tu kita buat semakan kualiti random, dan random ini kita balik kepada 25% daripada jumlah blok tadi untuk memastikan bahawa maklumat yang diambil oleh pegawai itu memang ada ketepatan dia, to check, to random sample. Itu satu. Dua, untuk maklumat Yang Berhormat, butiran-butiran berkaitan dengan ini kita buat 3 lapisan. Laporan awal tu yang akan keluar pada 31 hari bulan Disember ini akan memberi angka mengenai penduduk, janda dan kawasan. Lepas tu pada bulan April kita akan memberi laporan asas yang mengambil kira keduduk demografik details. Tak payah saya sebut satu persatu, termasuklah kelahiran, umur, jantina, etnik, urban, rural dan sebagainya. Dan laporan suplemen juga kita akan sediakan untuk ekonomi, industri, lepas tu pelajaran, migrasi, kerajaan tempatan dan mukib. Dan saya setuju bahawa kita juga ada mekanisme untuk harmonikan dengan kadar kelahiran dan kematian yang berlaku secara dinamik dari masa ke semasa. Benda ini akan diambil kira dalam Jabatan Perangkaan supaya angka yang diberi itu adalah real time, bukan sesuatu yang terumbang ambing. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sila balik pulau. Terima kasih Tan Sri. Yang Menteri, ada pepatah mengatakan dalam ilmu pembangunan tidak akan dilakukan sesuatu kalau kita tidak akan menilai perkara tersebut. Saya mohon penjelasan. Semalam kita berbahas dengan Menteri di sini mengenai yang dibangkitkan oleh Nilai Mahkota. Ada kata ada statistik, ada kata tidak ada. Jadi soalan saya di sini, Menteri, apabila pembelanjaan pembangunan telah dibelanja berbilion-bilion, di mana kita melihat penilaian peningkatannya itu? Kerana di sini kita berbahas mengenai pelulusan kewangan, tidak dibentangkan mengenai penilaian pencapaian. Saya mohon bagaimana penjelasan Menteri, bagaimana ia boleh dilakukan kalau tidak punya statistik yang tepat. Dan tadi dikatakan JKK tidak dibebankan atau ditugaskan untuk mendapatkan statistik setempat, kerana bagi saya JKK adalah orang yang terbaik yang mengetahui kampung mereka. Tuan Yang di-Pertua, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Kita baru nak habis laporan ini pada 31 hari bulan Disember, kita akan keluarkan. Dan Yang Berhormat sendiri tengoklah mengikut kawasan, adakah kawasan sendiri mempunyai kekayahan berkenaan. Laporan belum keluar, tunggu.
Jangan berteriak sebelum bayi berlahir. Terima kasih.